Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tengah hari ini kita akan baca sebuah risalah yang baru siap ditulis, hasil petikan daripada beberapa buah kitab sebagai teks rujukan, iaitu risalah yang bertajuk, yang saya beri tajuk Fadilah Jumaat dan Hukumnya. Hukum yang berkait dengan solat Jumaat. Semua petikan kitab dari risalah tersebut, yang pertama kitab Sairus Salikin bagi Syekh Abdul Samad Palembang, Jauharul Mauhud bagi Syekh Wa'ali Kutan Al-Klantani, Munyatul Musadi bagi Syekh Daud Abdullah Al-Fatani, Idaman Penuntut Al-Ustaz Abdul Ghani Yahya Johor Bahru, Wisahul Afrah Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani, Kifayatul Muhtadi Syekh Muhammad Nur Al-Fatani, dan buku Intan Terpilih oleh Haji Muhammad Ghazali Haji Abdullah, bekas Mufti Kerajaan Perak. Itulah teks-teks rujukan dari risalah yang saya baca pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Jumaat, satu hari yang mulia di dalam seminggu. Kalau kita cari harian-harian di dalam seminggu, hari yang paling lebih dan juga malang ialah Jumaat. Dan sebab dinama akan dia hari Jumaat, mengapa sebab dinamanya hari Jumaat? Kerana dihimpunkan Nabi Adam AS padanya. Hari Jumaat lah hari berhimpun Nabi Adam. Berhimpun macam mana sedangkan dia seorang, iaitu berhimpun roh dengan jasad. Digabungkan oleh Allah Ta'ala akan roh bersama dengan jasad pada hari Jumaat. Kata setengah ulama, dihimpun roh Nabi Adam ke dalam jasad setelah dicipta akan jasad itu selama 40 tahun. 40 tahun Tuhan jadi lembaga Adam yang tidak bernyawa, tidak berruh. Seolah-olah semacam kayu balak, tak berfungsi begitu selama 40 tahun. Iaitu dilakukan himpunan roh bersama jasad Nabi Adam tadi pada hari Jumaat. Kata Kail, berhimpun Nabi Adam dengan Hawa setelah berpisah lama. Setelah dipisah oleh Allah Ta'ala, Hawa dengan Adam, yakni dia keluar daripada syurga, terpisahlah mereka berdua. Maka lalu dihimpunkan, ditemukan kembalinya pada hari Jumaat. Dan kata Kail, berhimpun pada orang ramai kerana mendirikan semayan baginya. Satu Korea, satu kampung, satu kawasan berhimpun ramai-ramai pada hari itu kerana nak melaksanakan sembahyang Jumaat. Kata ke yang lain lagi, padanya berlaku kiamat, iaitu yaumul jam'i. Bagaimana firman Allah Ta'ala, yauma yajma'ukum liyaumil jum'i.
yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Artinya pada hari menghimpunkan ia akan kamu hari berhimpun itu. Maknanya Tuhan himpunkan kita di yaumul mahsyar, padam himpunan raksasa pada hari Jumaat. Berlakunya kiamat hari Jumaat. Hari kiamat ni hari kita berdiri, menyatakan pendirian masing-masing di hadapan Tuhan di dalam Mahkamah Rabbul Jalil masa akan datang. Ada riwayat yang lain kata hari Jumaat ni hari berhimpun beberapa kebajikan padanya. Gitulah mengikut olahan ulama terhadap gelaran hari Jumaat. Fadilah hari Jumaat diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, sabda Nabi kepada Sayyidina Umar, kata Nabi, wahai Umar, lazimlah kamu sembahyang Jumaat. Makna lazim tu jangan ditinggal. Kalau tak ada keuzuran kok mana pun kenalah pergi, kecuali dah uzur. Uzur pada sebab tak dapat pergi jemaat dan jemaah. Ada dua nama uzur. Uzur yang bahasa badani, uzur yang bahasa syar'i. Uzur yang bahasa badani ni sampai kita kata tubuh kita tak sihat. Itu badani. Bahasa syar'i ni pada nilai syarak dikira uzur. Dikira uzur. Walaupun kita tengok keadaan badan tubuh orang tu sihat, tapi pada kacamata agama dinilai oleh syarak tak layak pergi jemaah. Itu dipanggil syar'i. Bagaimana di masa kita sekarang ni termasuk dalam bahagian uzur syar'i. Karena kita tak boleh nak berhimpun. Ditakuti merebak gejala penyakit. Salah satu gejala penyakit berjangkit dari manusia ke manusia. Penyakit COVID. Malah penyakit itu hakikatnya datang daripada Allah. Bagaimana firman Allah Ta'ala, ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tuhan kata tidak ada sesuatu kesusahan, tidak ada sesuatu kesusahan bala yang menimpa bumi dan juga diri kamu, melainkan telah sedia di dalam kitab Allah sebelum kami jadikan. Sesungguhnya mengada yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi maksud ayat ni, peristiwa COVID ni suatu bala daripada Allah. Suatu bala daripada Allah. Allah Ta'ala terlebih mengetahui dari halnya sebelum Tuhan jadikan COVID tu Tuhan dah tahu dah. Tapi walau macam mana sekalipun kita kena tetap berikhtiar agar dijauhkan oleh Allah daripada penyakit yang tersebut. Itu termasuk dalam perkara uzur syar'i. Jadi kalau tak pergi jemaah termasuk dalam perkara uzur syar'i, sebab penyakit yang dibawa oleh manusia itu boleh memparah kepada orang lain lagi. Yang bukan kuman-kuman itu sebagai asbab, tapi sungguh pun sebagai asbab. Sekalipun kita kena jauh daripada jakitan kuman. Dengan pergaulan bebas bagi orang yang berpenyakit itu, kok-koknya boleh jadi terhingga kuman yang berpenyakit tadi kepada kita yang tidak berpenyakit. Kenalah dia jauh. Waktu dia suruh amalkan jarak kedudukan gitu gini dan sebagainya,
SOP tu. Kita tengok lagi di dalam nas-nas Al-Quran, jenis-jenis penyakit-penyakit sebegini. Tuhan firman-Nya, Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahar. Katakanlah ya Muhammad, Allah Ta'ala juga yang menciptakan setiap sesuatu, dan dialah yang Maha Esa lagi Maha berkuasa. Jadi tidak ada sesuatu yang berlaku di alam warna ni terciptanya dengan sendiri, hal yang terkeluar daripada ciptaan Allah. Penyakit yang sebegini bukan dia berlaku dengan sendiri, adalah hakikatnya datang daripada Allah, tetapi melalui asbab-asbab. Dan asbab itu tidak memberi bekah, sebab ia sebagai kainat yang baru. Yang memberi bekahnya Allah Ta'ala, tetapi sungguh Allah Ta'ala memberi bekah melalui asbab tadi. Kita kena jauh daripada asbab tadi. Dari situ kalau kita beriktikad kepada kuman corona tadi, boleh mendatangkan penyakit sampai pekak maut. Berkuasanya kuman tadi, itu sudah kita meletakkan aqaid kita, akidah kita kepada makhluk yang memberi bekah. Jikalau kita beriktikad kepada makhluk berkuasa memberi bekah, maka secara otomatiknya akidah kita sudah terjadi faham aliran qadariyah namanya. Kita ni bukan qadariyah, kita ni ahli sunnah. Ahli sunnah dia tetap beriktikad yang memberi bekah pada datangnya sakit pada diri seseorang itu ialah Allah Ta'ala. Tetapi asbab tu itu sebagai sebab saja, namun memberi bekah tidak. Tapi sungguh pun asbab tidak memberi bekah. Kita kena jauh daripada asbab-asbab tadi. Usahalah, amalkanlah SOP tadi, jarak kedudukan dan sebagainya, pakai penutup hidung dan sebagainya, hindar daripada bergaul bebas gitu ni. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Berbalik pada tajuk jemaat, selain daripada maksud daripada sepotong hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar, pada sabda Nabi, wahai Umar, lazimkanlah kamu sembahyang Jumaat. Nabi arah kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, laksanalah sembahyang Jumaat. Kerana ia sembahyang jemaah tadi merobohkan dosa. Dia boleh merutuhkan dosa-dosa. Seperti merobohkan seorang akan rumah dari binaan tanah. Pada mudahnya teroboh dosa-dosa dengan sebab melaksanakan sembahyang jemaah tadi, sama bagaimana mudahnya kita roboh bangunan yang dibangun dengan tanah-tanah liat. Kalau bangunan buat dengan kayu, dengan tambah-tambah dengan batu, memang payah nak diroboh. Kalau buat dengan tanah, bagi orang lelaki, bagi penumbuk jantan pun dah runtuh dah. Begitulah nisbah pada amalan jemaah. Sembahyang jemaah ni suatu sembahyang yang Tuhan ampunkan dosa bagi orang yang melaksanakan. Diriwayatkan Allah Ta'ala menjadikan malaikat yang hebat. Ada riwayat kata Tuhan jadikan malaikat yang hebat, lalu sujud ia malaikat tadi, serta memohonkan ke atas orang yang sembahyang jemaah. Malaikat yang dicipta oleh Tuhan dengan hebat tadi, dia minta doa kepada Tuhan ke atas orang yang sembahyang jemaah. Apa doa malaikat yang al-mazkur yang tersebut? Katanya, kata malaikat, Allahumma fid liman sallal Jum'ata min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhanku, ampunkanlah bagi orang yang sembahyang Jumaat dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau malaikat tu duk tolong baca doa, Allah Rabbi tak kalah doa malaikat tidak dimakbul oleh Allah.
harapan kita pasti dia makbul. Sebab apa? Harapan kita pasti dia makbul oleh Allah Ta'ala doa mereka. Sebab mereka ni tidak buat dosa. Doa orang yang tidak berdosa ni seolah-olah tidak ada hijab. Pada selayak dia terima doanya oleh Allah. Tersebut pada hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ayami yaumul jumu'ati. Penghulu segala hari itu Said ni penghulu lah, ketua. Ayam segala hari-hari. Yaumul jumu'ati hari Jumaat. Hari Jumaat ni disifatkan oleh Nabi sebagai ketua segala hari-hari. Yakni hari yang terafdal di dalam seminggu, yang paling lebih di dalam seminggu ialah hari Jumaat. Dia sebut pada kitab Jami'us Saghir, katanya hari Jumaat itu lebih besar daripada hari raya kurban dan raya fitrah. Kalau dibanding, hari Jumaat itu lebih afdal daripada hari raya fitrah dan hari raya nahar, hari raya haji, raya kurban. Mengapa pula Jumaat itu lebih daripada hari raya? Dan sebab dikatanya lebih besar kerana ia berulang kali di dalam satu tahun. Kalau kita nak total dalam setahun berapa kali Jumaat ni. Sedangkan hari Jumaat itu hari yang lebih dalam seminggu. Kalau beracak kali akan tentulah lebih. Bersalah hari raya hanya satu kali jua di dalam setahun. Hari raya haji sekali setahun. Raya puasa pun sekali setahun. Cuma orang sebelah patah barat ni, raya puasa sebulan. Mana bulan Syawal duk beraya lagi. Padahal hari raya bulan Syawal tu 1 Syawal je. 2, 4, 5 sampai 30 Syawal tu bukan hari raya lagi dah. Sebenarnya bukan hari raya, hari rumah terbuka. Tersilap cakap dipanggil hari raya. Kalau silap cakapnya dia pelik juga. Pergilah menyambut, rumah terbuka di rumah saya. Ada buat jamuan sikit. Jamuan apa? Minum teh, makan sate. Minum sate, makan teh. Itu jamuan. Takkan pelik disuka oleh orang. Tak kalah. Minum sate, makan teh. Orang Kelantan bukan kata minum teh, dia kata makan teh. Itu pelik berlaku lah, tak ada. Cakap pelik, patut dia baiki. Kalau tak dia baiki, dia pelik, majaklah kita ni dah. Habis, berbalik pada peristiwa-peristiwa yang besar berlaku pada hari Jumaat. 5 perkara. Antara faktor, antara sebab yang jadi lebih hari Jumaat, kerana padanya tercetuh peristiwa-peristiwa besar. Pada nilai agama dikira besar peristiwa sebegini. Pertama, dijadikan Nabi Adam AS pada hari Jumaat. Tak besar lagi. Kalau tak ada Nabi Adam, nak mai ikut mana pula kita ni? Kan kita ni zuriat Adami. Kedua, diturun akan ada dari surga ke bumi dunia pada malam Jumaat. Atas kesilapan teknikal semasa dalam surga tu, lalu Tuhan keluarkan Adam pada surga, dihantar ke muka dunia bersama dengan Hawa pada waktu malam, dalam keadaan gelap zulmah. Sedangkan dalam surga tu terang menerang. Tu cerita ni panjang lagi. Ketiga, diwafatkan Nabi Adam pada hari Jumaat. Tuhan jadikan Adam hari Jumaat. Wafat Adam pun hari Jumaat. Keempat, pada hari Jumaat itu
ada suatu masa yang mustajab doa yang meminta. Disebab itulah pada malam Jumaat dan juga hari Jumaat diperbanyakkan berdoa. Diperbanyakkan berdoa. Diperbanyakkan berbuat kebajikan. Amalan-amalan yang soleh. Menepatilah malam dan hari Jumaat itu adalah malam hari untuk kerja yang bahasa akhirat. Pada seeloknya begitu. Pada diletakkan tarah Jumaat. Seolah-olah kerja yang bahasa akhirat. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis itu kerja, kita bagi kira lah untuk dunia separuh, akhirat separuh. Kalau Jumaat tu pada sepatutnya peratus lebih banyak untuk akhirat daripada dunia lah. Kelima, berlaku kiamat pada hari Jumaat. Dia tak kiamat hari Khamis, tak kiamat hari Ahad, tak kiamat hari Selasa. Pada hari Jumaat. Maka dari situlah para malaikat dan bumi langit takut pada hari Jumaat. Dia takut apa? Dia takut berlaku kiamat. Kita hari Jumaat ni main lepak. Pergi kelah ke, pergi rehlah ke, saya langsung tak berjemaat. Dah tak tahu cerita dah. Bagi orang tak tahu, tak takut. Setelah dia tahu, di situlah sedikit sebanyak terdorongnya ke dalam hati itu takut. Fadilah di hari Jumaat. Ketahuilah, kelebihan hari Jumaat itu Allah Ta'ala memerdekakan pada setiap saat, setiap jam, iaitu 600 pemerdekaan. Tuhan lepaskan orang ni yang selayak diazab. Manakala datang hari Jumaat dan juga malam Jumaat, setiap jam, 1 jam 600 pemerdekaan. Betullah. Berlomba-lomba berbuat amal kebajikan hari Jumaat. Mudah-mudahan kita ni termasuk salah seorang orang yang dimerdekakan, yang dilepaskan oleh Allah daripada azab neraka. Wa imma kita yang masih hidup atau orang yang dah mati. Jika orang dah mati macam mana dia, kita tolong dia lah. Tolong doakan dia, buat kebajikan, niat pahala untuk dia. Harapan kita Tuhan lepaskan dia daripada orang yang sepatut diazab kepada tidak diazab lagi. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jum'ati wa laitalaha arba'atun wa 'ishruna sa'atan ya'tikullahu fi kulli sa'atin minha 600 atiqin minan nari. Maksudnya di hari Jumaat itu ada 24 saat, 24 jam. Siang malam gabung pada hari Jumaat 24 jam. Maka memerdeka Allah Ta'ala pada setiap saat itu, setiap jam tu 600 pemerdekaan daripada neraka. Jadi kalau kita capu, Allah Rabbi, ramanya takkanlah tak terpilih. Jadi kalian harus jadi orang terpilih dari pemerdekaan Allah. Lekatkan diri selaku ahli sabiq bil khair, berlomba-lomba pada berbuat amal kebajikan. Dengan yang demikian sayugianya sepatutnya dijadikan hari Jumaat itu satu hari untuk akhirat, yakni hari yang diperbanyakkan kerja-kerja amal kebajikan, seperti baca akan surah-surah tertentu seperti Yasin. Orang tua-tua kita dulu takmih malam Jumaat baca Yasin. Mari zaman baru kita hari ni, baliklah ustaz-ustaz kononnya yang mengaji di Timur Tengah ke di Arab mana, tak boleh baca Yasin malam Jumaat, bid'ah. Tapi dia mengelapa tengok TV malam Jumaat tak bid'ah pula. Ini apa kenama ni? Pahaman mana mari ni? Datang daripada zon mana ni? Itu ustaz tidak betul.
Dia ustaz ni ada dua, ustaz betul, ustaz tak betul. Sebab ustaz kereta dia ada dua, ustaz betul, ustaz tak betul. Ustaz betul dia ustaz enjin kereta, dia berjalan atas jalan raya. Itu ustaz betul. Ustaz tak betul, dia ustaz dia hidup enjin kereta, dia masuk belakang. Dia kehilangan tiang-tiang telefon. Jangan faham ustaz ni betul belaka. Ada yang betul, ada yang tak betul. Nak tahu betul tak betul, kita buka lamaran kita, muktabar kita di sana. Ni ada pula di sanggah orang baca Yasin malam Jumaat, itu ustaz tak betul. Ada selera tok-tok guru zaman dulu begitu. Antara surah yang sepatut dibaca pada Jumaat, Al-Kahfi, Suratul Kahfi, Ad-Dukhan, Al-Qiyamah, Al-Mulk, Al-Waqi'ah. Banyak surah-surah yang sepatut dibaca. Dan doa-doa yang tertentu, sebagaimana sedikit sebanyak dimuat di dalam risalah ini, doa Jumaat. Doa yang dibaca selepas Jumaat. Setidak-tidak seminggu sekali dibaca. Dan juga berbuat kebajikan seperti bersedekah pada fuqara wal masakin, orang yang susah, dan menghadiahkan pahala amal kebajikan kepada arwah-arwah, kepada roh-roh yang terdahulu daripada kita di alam barzah sana. Mudah-mudahan Tuhan kafarah, Tuhan akan ampun akan dosanya di hari-hari yang lain dengan amal kebajikan kita pada hari Jumaat tadi. Harapan kita dosa-dosa yang kita laku pada hari yang tidak Jumaat diampun oleh Allah pada hari-hari yang lepas. Itulah diletakkan hari Jumaat ini menepati pada banyaknya kerja-kerja yang bangsa akhirat daripada bangsa dunia. Bagi yang mati pada malam dan hari Jumaat, kita berhenti setakat itu dulu. Akan datang kita sambung kembali sehingga khatam risalah fadilah Jumaat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Wan kata kawan.